Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Ustazah harap anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Pada hari ini kita akan belajar salah satu tajuk daripada tingkatan 1 dalam bidang hadis, iaitu tajuknya ialah hadis sumber hukum. Tahukah murid-murid sumber-sumber hukum dalam Islam? Sumber-sumber hukum dalam Islam terdapat 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis ataupun sunnah. Yang ketiga, ijma' ulama. Dan yang keempat ialah qiyas. Hadis adalah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Al-Quran dan hadis saling memerlukan di antara satu sama lain. Sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satu daripadanya, maka dia dikira sesat. Hadis sangat penting dan diperlukan oleh para ulama kerana ia lebih menjelaskan lagi isi kandungan Al-Quran. Mari lihat, terdapat 9 kitab hadis yang terkenal, iaitu maksud hadis dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, hadis ialah kata-kata atau baharu, dan dari segi istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat. Tahukah murid-murid, hadis mempunyai 2 kumpulan penting, iaitu sanad dan matan. Yang dimaksudkan dengan sanad dari segi bahasa ialah sandaran, manakala dari segi istilah ialah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Sementara matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas dan zahir, manakala dari segi istilah ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Sebagaimana ustazah telah jelaskan tadi bahawa sanad ialah perawi hadis ataupun orang yang menyampaikan hadis. Kalau murid-murid perhatikan, lihat tulisan yang berwarna merah. Itulah antara contoh-contoh sanad. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari, Ali bin Abdullah, Yahya bin Sa'id, Sufyan, Mansur, Mujahidin, Tawus, Ibni Abbas, dan akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting ialah rantaian sanad ini mesti bersambung dan berakhir sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, cuba murid-murid lihat pula kepada matan hadis ataupun teks hadis, yakni apa yang ingin diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang bertulisan berwarna ungu. Contoh di sini ialah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa izastunfirtum fanfiru. Itu adalah contoh teks hadis ataupun kita panggil sebagai matan hadis. Murid-murid semua, sebenarnya hadis mempunyai beberapa peranan sebagai sumber hukum. Antaranya, yang pertama, menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menjelaskan bahawa setiap orang Islam dikehendaki berpuasa sekiranya mereka menyaksikan anak bulan Ramadan. Seterusnya, terdapat hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita supaya berpuasa apabila melihat anak bulan Ramadan dan berhari raya apabila melihat anak bulan Syawal. Peranan hadis yang kedua ialah memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan salat. Di dalam Al-Quran ada menyebut tentang perintah Allah kepada orang Islam supaya melaksanakan ibadat salat, tetapi tidak dinyatakan cara-cara untuk melaksanakannya. Maka hadis berperanan untuk menjelaskan bagaimana cara melaksanakan ibadat solat sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Peranan hadis yang ketiga ialah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mengenai hukum ini. Maka melalui hadis, umat Islam dapat mengetahui tentang hukum ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di mana baginda melarang para sahabat daripada melakukan 7 perkara dan di antaranya ialah melarang memakai cincin emas dan sutera. Dan akhir sekali ialah perbandingan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Murid-murid boleh perhatikan beberapa perbezaan di antara ketiga-tiganya. Di sini Ustazah bawakan dari sudut 4 perkara, dari segi maksud, ganjaran pahala, martabat dan keperluan berwuduk. Sekianlah dahulu
perkongsian kita untuk kali ini. Semoga apa yang dibincangkan dan dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ustazah sebagai tanda anda menyokong usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Ustazah. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi